Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk memulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan kelas hari ini, saya nak awak pastikan ada bersama-sama dengan awak ialah modul sains tahun 5 unit 6 haba macam yang awak nampak dekat video ni. Lepas tu ada juga bersama-sama dengan awak buku teks dan juga alat tulis. Alat tulis ni kita nak gunakan untuk awak tulis nota nanti. Okey. Okey, seterusnya apa yang akan kita belajar hari ini ialah Unit 6 haba. Okey, kita masuk unit baru iaitu unit 6 haba. Kita nak belajar tentang haba. Okey, standard kandungan 6.1 haba dan suhu. Standard pembelajaran 6.1.1 menyatakan maksud haba dan suhu. 6.1.2 menyukat suhu dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul. Ini kita nak menyukat suhu hari ni. Okey. Kriteria kejayaan. Di akhir pembelajaran saya boleh, maksudnya awak boleh. Okey. Yang pertama, menyatakan maksud daya. Awak dapat menyatakan maksud daya, awak layak ditaksir dengan tahap penguasaan 1. Yang kedua, membuat sekurangnya 3 dari 4 bacaan termometer dengan betul. Awak dapat buat bacaan 3 sekurangnya 3 ni, awak layak ditaksir dengan TP2. Okey. Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti. Aktiviti pertama dan kedua kita jalankan serentak, iaitu murid membaca nota tentang haba dan suhu serta termometer di halaman 1 serta dalam buku teks halaman 145 sehingga 149. Okey. Seterusnya, setelah kita baca nota ni, kita fahamkan sama-sama, apa yang awak kena buat ialah langkah ketiga, murid melaksanakan latihan dalam modul sains tahun 5. Dalam modul ni juga dekat halaman 3, 4 dan 5. Kita kena buat latihan ni. Okey. Dah siap latihan? Ambil gambar dan hantar tugasan kepada guru. Hantar kepada saya. Saya akan semak, kemudian awak kena semak semula maklum balas yang diberikan. Awak kena tengok balik. Kalau saya kata ada pembetulan, awak kena buat pembetulan. Okey. Okey. Seterusnya, kita mulakan. Yang pertama, kita nak faham tentang haba dan suhu. Okey, haba ialah satu bentuk tenaga. Sesuatu bahan menjadi lebih panas apabila bahan itu menerima haba. Okey, contohnya kita ada kuali, ataupun sudu besi. Sudu besi dekat dalam rumah kita letak, kita masih boleh pegang. Tapi cuba kalau kita jemur sudu panas tu dekat luar. Dia jadi panas kan? Jadi, itu menunjukkan sudu itu telah menerima haba. Okey. 3. Suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Unit suhu ialah darjah Celsius. Simbolnya darjah Celsius. Ada bulat dekat atas kecil tu, lepas tu C besar. Okey. Okey, termometer. Inilah bentuk termometernya. Okey. Termometer kita tengok ada 2 bahagian, iaitu kita boleh bahagikan dia kepada bahagian batang, dan bawah ni kita panggil dia sebagai berbuli. So untuk membuat bacaan, mata kita kena berada setentang, segaris, dengan meniskus. Meniskus ni apa? Tak apa, sekejap lagi saya terangkan kepada awak. Dia kata bahagian batang termometer mempunyai senggatan dengan skala dari negatif 10 darjah Celsius. Yang tanda tolak ni cara bacaan dia ialah negatif. Bukan tolak 10 darjah Celsius, tak. Dia adalah negatif 10 darjah Celsius sehingga 110 darjah Celsius. Bahagian berbuli mempunyai sama ada cecair merkuri. Ni bahagian berbuli ni dia ada 2 kandungan, sama ada dia merkuri. Kalau dia merkuri, dia berwarna perak, warna silver, ataupun alkohol. Kalau dia adalah alkohol, dia akan berwarna merah. Merkuri dan alkohol digunakan dalam termometer kerana bahan ini mengembang dan mengecut secara seragam. Suhu bahan meningkat apabila menerima haba. Maksudnya sudu. Contoh macam sudu saya cakap tadi kan. Dia kata suhu bahan dia akan meningkat. Suhu sudu dia akan jadi lagi panas bila dia terima haba ataupun menurun apabila kehilangan haba. Maksudnya dia menjadi sejuk lah.
Okey. Cara menggunakan termometer. Ini macam mana kita nak guna termometer ni? Ni termometer yang kita cakap tadi ni kan. Okey. Yang pertama, letakkan bikar yang berisi air di atas permukaan rata. Ni kena letak atas permukaan rata. Tak boleh sengit-sengit. Okey. Pegang bahagian atas termometer secara menegak. Okey, pegang di bahagian sini secara menegak. Tak boleh sending-sending, serong-serong, tak boleh. Okey. Langkah ketiga, masukkan termometer ke dalam bikar. Okey, kita dah pegang tadi, pegang secara menegak dan kita masukkan dia ke dalam bikar. Pastikan berbuli tidak menyentuh dasar bikar. Pastikan berbuli ni dia tak sentuh. Okey, dia berada di tengah saja. Okey. Laraskan kedudukan mata pada aras meniskus untuk membuat bacaan. Kalau dia punya meniskus ada di sini, mata kena berada di sinilah. Okey, dia tak boleh awak pandang bawah, atas, dia kena setentang. Okey. Okey, jom kita tengok dalam buku teks pula. Okey, haba. Cuaca panas hari ni. Saya terasa dahaga, Ibu. Baiklah, kita singgah sebentar di gerai sana untuk membeli minuman sejuk. Terima kasih, Ibu. Boleh berikan saya ais lebih, Makcik? Boleh. Kenapa dia nak minta ais pula? Okey. Lihat, Chan. Kabel elektrik mengendur apabila cuaca panas. Okey. Lepas tu Chan pula. Dah sampai rumah ni. Dia kata, ketatnya pagar ni apabila cuaca panas. Sungguh susah nak dibuka. Kenapa? Yang ni dia kata bila rasa panas kita rasa haus. So minta air lebih, ais lebih. Lepas tu kita tengok bila cuaca panas kabel elektrik ni mengendur. Dan bila cuaca panas juga pagar tu dia susah nak buka. Kenapa? Okey, jom kita baca lagi. Haba dan suhu. Ana dan rakannya makan di sebuah kedai makan. Dia kata, aduh panasnya. Tunggulah sekejap sehingga air tu sejuk sikit. Bagaimana air panas menjadi sejuk? Okey, air menjadi sejuk apabila haba dibebaskan ke persekitaran. Okey. Haba ialah satu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Sesuatu bahan akan menjadi lebih panas apabila menerima haba. Sesuatu bahan akan menjadi lebih sejuk apabila kehilangan haba. Okey. Ini maksud untuk haba. Okey. Ini adalah haba. Sekarang kita fokus pula kepada suhu. Suhu ialah darjah kepanasan atau darjah kesejukan sesuatu bahan. Okey, bahan diukur dengan menggunakan termometer. Unit piawai yang digunakan untuk mengukur suhu ialah darjah Celsius. Simbol darjah Celsius ialah ni. Yang macam saya cakap tadi ni. Okey, dia ada bulat atas, kemudian C besar. Ini darjah Celsius. Lihat gambar termometer yang berikut. Okay, kita ada dua iaitu termometer bilik dan termometer makmal. Okay, termometer bilik dia macam ni. Okay. Kalau awak perasan di sini, okay, saya besarkan ni. Dia ada dekat sini ialah darjah Celsius. Okay, yang ni sama juga dia ada darjah. Dia ada huruf F. Yang ni namanya darjah Fahrenheit. Okay. Okay. So, termometer bilik dia ada tiup. Okey, skala di sini ialah skala untuk darjah Celsius dan skala di sini adalah untuk Fahrenheit. Okey. Okey, so dia ada tiup dekat sini dia ada skala suhu, senggatan dia dan dia adalah cecair. Okey, cecair warna merah. Ingat warna merah tadi apa? Warna merah adalah cecair alkohol. Okey. So ini adalah termometer makmal. Ada dua jenis iaitu cecair mercury yang macam saya cakap tadi dia warna silver dan cecair alkohol dia berwarna merah. Okey. Sentiasa ingat dalam kepala takat beku air ialah 0 darjah Celsius. Okey. Suhu badan normal 37 darjah Celsius. Takat didih air 100 darjah Celsius. Maksudnya bila awak didihkan air tu, dia akan mencapai takat 100 darjah Celsius. Okey, bila kita bekukan dia, dia akan jadi 0 darjah Celsius. Okey. Okey, seterusnya termometer. Inilah yang saya cakap tadi, meniskus tu. Okey. Cecair dalam termometer akan mengembang atau mengecut apabila terdedah kepada sesuatu persekitaran yang berada kepada suhu persekitaran yang berbeza. Okey. Meniskus, ini dia ada dekat bawah ni. Okey, saya lukiskan sekejap. Okey,
Ini adalah bahagian batang dia. Di dalam bahagian batang, dia ada meniskus. Okey, sentiasa ingat dalam kepala, okey, saya gunakan warna merah. Jika cecair dalam bahagian dekat bahagian berbuli ni adalah alkohol, dia ada berwarna merah. Jadi alkohol dia punya meniskus bawah. Okey. Jadi cara untuk kita buat bacaan ialah kita menggunakan meniskus bawah. Okey, kita gunakan meniskus bawah. Ni, bawah ni. Okey, jadi mata akan berada di sini. Ni kedudukan mata kita. Okey, kita tak baca, saya gunakan warna merah maksudnya salah Warna merah kita tak baca dari atas. Maksudnya kita tak baca dari atas, tak. Dan kita juga tak baca dari bawah. Okey, salah. Kita mesti baca dari kedudukan setentang macam ni. Okey, seterusnya saya lukiskan pula untuk termometer yang dalam dia berisi cecair merkuri. Okey, kalau dalam dia cecair merkuri, saya guna warna biru sebab tak ada warna perak, warna silver dekat sini. Okey, kalau cecair untuk merkuri, dia meniskus atas. Okey, maksudnya kedudukan mata berada di sini. Okey, macam ni. Dia tak boleh jadi pandang dari atas, tak boleh, ataupun nak pandang dari bawah, tak boleh. Dia mesti pandang di sini, setentang. Okey? Okey. Tengok ni. Dia kata, apabila suhu air menurun, aras cecair dalam termometer menurun kerana cecair tersebut mengecut. Maksudnya, lagi bawah bacaan dia, cecair tu lagi sejuk lah. Okey. Apabila bahan meningkat, aras cecair dalam termometer meningkat kerana cecair tersebut mengembang. Okey. Kalau awak baca dia dekat atas, maksudnya cecair ni berada dalam suhu yang panas lah. Okey. Okey. Bagaimana cara menggunakan termometer yang betul? Macam tadilah saya kata, letakkan bikar dekat atas permukaan rata. Lepas tu pegang bahagian atas. Letakkan termometer ni secara menegak. Okey, masukkan termometer. Pastikan berbuli, tak sentuh dekat dasar bikar. Okey. Setelah aras cecair di dalam termometer menjadi tetap, laraskan kedudukan mata pada aras meniskus. Ni aras meniskus. Dia tak boleh dari atas. Kita tak boleh baca dia dari atas dan kita tak boleh baca dia dari bawah. Okey, dia mesti setentang. Okey. Okey. Seterusnya dikata, apa yang dimaksudkan dengan aras meniskus dalam termometer? Okey, aras meniskus dalam termometer ialah aras lengkung cecair dalam tiub kaca yang terdapat di dalam termometer. Okey, bagaimanakah kita menentukan aras meniskus yang betul? Tengok ni, macam saya cakap tadi. Untuk ni warna merah, jadi ini adalah cecair alkohol. Kita kena baca meniskus bawah. Okey, ni. Tengok betul-betul. Ini meniskus bawah. Ini meniskus atas. Okey. Jadi kedudukan mata mestilah setentang. Tak boleh kita baca dari atas ataupun dari bawah. Dia mesti setentang macam ni. Okey. Ini cara untuk kita gunakan termometer lah. Okey. Seterusnya, ini adalah bahagian latihan. Awak kena jawab semua ni. Lepas tu hantar kepada saya. Okey. Latihan yang pertama, baca petikan berikut dan jawab soalan. Okey, baca petikan, jawab soalan. Apakah dua konsep sains yang disalahartikan? Dalam soalan dah terang-terang minta dua. Jadi jawapan mestilah dua. Okey. Okey, berdasarkan petikan, suaikan. Soalan minta suaikan. Nak suaikan, ingat mesti guna pembaris. Okey. Lengkapkan penyataan. Okey, apa dia ialah tenaga, manakala apa dia ialah ukuran kepanasan atau kesejukan. Okey. Okey. Latihan yang kedua, latihan B. Rajah menunjukkan aktiviti menyukat suhu air mendidih. Okey. Apakah alat? Ini alat apa ni? Ni dia tanya alat apa ni? Namakan dekat sini. Okey. Terangkan kedudukan mata. Kalau tak pandai buat ayat, tak apa. Dalam sains kita boleh
lukis. Dekat mana awak nak lukis mata tu? Okey. Nyatakan unit piawai suhu. Tadi saya dah tunjukkan apa dia tadi, unit piawai suhu tadi. Okey. Nyatakan bacaan suhu bagi takat didih. Berapa suhu untuk takat didih air? Ingat, bukan sekadar awak tulis nombor sahaja, mesti juga diikuti dengan unit piawai. Okey. Dan latihan C. Susun langkah-langkah yang berikut tentang cara menyukat suhu air dengan menggunakan termometer. Ni langkah yang pertama dah. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, awak kena baca balik dan tuliskan nombor di sini. Dan latihan yang terakhir ialah tulis bacaan termometer berikut. Okey. Yang ni saya bantu dulu untuk yang pertama. Okey, dia kata dekat sini tulis bacaan termometer. Jadi kita tengok 30, 31, 32, 33, 34. Jadi tuliskan di sini 34. Unit dia apa? Unit dia adalah yang ini. Darjah Celsius. Okey. Mesti ada unit. Okey. Teruskan dengan menjawab soalan 2, 3 dan 4. Okey. Dah siap? Ambil gambar, hantar kepada saya. Okey. So, sekian sahaja penerangan dari saya. Ada apa yang kurang faham, tak jelas, perlukan penjelasan lebih daripada saya, jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Okey. Okey, sekian sahaja. Terima kasih.